Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam sihat sejahtera ya sekarang ini. Alright, seperti kita janjikan sebentar saja lagi ataupun sekarang ini kita sedang bersiaran secara live FB di FH Network Channel yang akan kita bawakan secara langsung sebenarnya pada malam ini, malam Isnin. Okey, hari ini cukup comel lah. Okay, sebab kita akan bersiaran lebih kurang ataupun kurang lebih 1 jam. Alright, bersama dengan saya, kalau anda lihat di paparan di Facebook ketika ini, saya akan tidak keserongan sebenarnya. Saya akan bertiga. Okay? Saya akan bersama dengan tetamu-tetamu ahli panel kita yang kita jemput khas untuk berkongsi, untuk membuat satu perkongsian yang agak luar biasa pada malam ini. Alright, so sebelum itu marilah kita sama-sama untuk sharekan rancangan ini, rancangan live ini kepada kawan-kawan kita di dalam Facebook, okay, di mana-mana saja platform digital lah, termasuk di WhatsApp, di Telegram ataupun di mana-mana saja yang boleh kita share link tersebut. Okay, rancangan kita pada malam ini yang bertajuk Bicara Santai Aku, Dia dan COVID-19 ini akan dibawa dan ditaja oleh dua syarikat, iaitu yang pertama iMedicare ataupun farmasi iMedical Sendirian Berhad, yang merupakan farmasi komuniti yang terhebat juga di Kelantan ini, yang mempunyai 5 cawangan. 5 cawangan. Farmasi iMedicare ini cukup terkenal di Kelantan, mempunyai 5 cawangan, iaitu di Pengkalan Cepa, di Berak 12, di Tok Bali, di Puchong Permai, dan akan buka coming soon pada bulan Februari ini di Kubang Krian. 5 cawangan farmasi iMedicare yang menyediakan servis medication review, nutrition planning, rehabilitation, ubat-ubatan secara retail dan wholesale. Terima kasih kepada farmasi iMedicare Sendirian Berhad yang sudi untuk menaja bersama dengan satu lagi penaja kita, iaitu Ayang Cafe. Ayang Cafe, tempat sarapan pagi di Kota Baru, Kelantan yang cukup hebat. Bermacam-macam makanan Kelantan di bawah satu bumbung, nasi kampit, nasi kapit lah, nasi impit. Sambal nasi tupang, nasi belauk, dan menu roti ayang, roti kasih menjadi pilihan semua. Jadi kepada anda yang belum lagi menikmati sarapan di Ayang Cafe, boleh start lagi esok. Saya pun nak gedah esok ni. Lepas buat rancangan live ni, saya nak pergi makan pagi ataupun breakfast di sana. Dan saya juga merupakan pelanggan kepada Ayang Cafe. Baik, kita akan teruskan bersama pada malam ini dalam sesi bual bicara, bicara santai yang kita bawakan istimewa untuk anda seperti mana yang kita janjikan. 2-3 hari lepas saya telah war-warkan di dalam Facebook saya lah, kata saya nak buat satu siaran bersama dengan bekas pesakit COVID. Jadi ramai yang beri respon yang positif, positif respon ya, bukan positif COVID, positif respon. Sebab itulah hari ini, malam ini, janji itu akan kita tunaikan. Alright, so saya seperti biasa, sebelum itu saya tak buka lagi frame. Saya nak menjemput kedua-dua ahli panel kita untuk bersama dengan saya pada waktu ini. Saya tampilkan kedua-duanya di paparan kita sekarang. Alright, dah nampak dah di Facebook anda pun dah nampak dua orang tetamu istimewa. Tetamu istimewa yang saya import khas, dan kedua-duanya memang akan berkongsi sesuatu yang menarik yang kita akan sama-sama hayati, sama-sama kita tonton pada malam ini. Alright, terima kasih. Assalamualaikum diucapkan kepada Ustazah Nik Zulina, Nik Taib. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat dah. Dan begitu juga kepada yang berbahagia Dr. Suzila Nordin, kita merupakan panel pakar perunding perubatan dalaman KBMC. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, kita bertemu untuk kali ketiga kali ni Kita dah, kalau bola sepak dia panggil hat-trick. Hat-trick ni 3 kali. Alright. Assalamualaikum Ustazah. Kak Na, kita panggil Kak Na. Kita panggil. Malam ni boleh macam panggil Kak Na lah. Malam ni kita nak santai-santai saja. Malam ni kita nak santai-santai. Tak say duduk formal rasmi. Kita nak berkongsi secara santai.
Okey, dan terima kasihlah Kak Ana, doktor sudi untuk bersama dengan saya pada malam ini. Dan insya-Allah lah pada malam ni kita akan berkongsi banyak perkara sebenarnya. Okey, banyak perkara kita nak catch up pasal COVID. Hari ni pun kes dia pun agak meningkat jugalah. Tapi tak apa, Ya. kita akan catch up sikit-sikit ke mana. Jadi Dia kepada adik bukan kakak kita, adik kakak bukan kita setakat tu, meningkat kan, kita ada tempat pun kena tambah dah sekarang ni. Ada dengar betul. cerita. Kita tambah tengok. di mana tu doktor? Di Jubilee Perak kan, Day One tu. Macam Hmm. di Selangor ada MAIS tu, jadi di Jubilee Perak pun dia dah buka. Kalau ada nampak gambar viral yang diviralkan tu, nampak Menteri Besar pun dah pergi check tempat. Jadi itu dah cukup menandakan nampak kes makin meningkat lah. Dan di hospital tu nampak. Ya betul. Betul Kak Na dulu duduk di mana Kak Na? Masa? Ya. Masa tak sihat hari tu. Masa sakit dah. Duduk di satu malam di Hospital Tumpat Okay. dan 8 malam di Hospital HRPZ Kota Baru. So, itu kira bagus lah kan. Ni kita tengok Day One tu kurang selesa tapi dah terpaksa. Alhamdulillah. Masa Kak Ana dulu memang agak selesa lah. Dewan tu, Dewan Jubilee Perak ni dulunya kami lah di UiTM Kota Baru ni menggunakan Dewan tu lah untuk peperiksaan akhir. Setiap kali peperiksaan akhir UiTM akan sewa dengan PKB untuk buat tempat peperiksaan akhir. Alright, so baik, sebelum kita bercakap kita dah catch topik lain sebenarnya ni, tapi tak apa, dia masih lagi bersangkutan dengan COVID sebab Dewan itu pun ditempatkan pesakit kuarantin COVID. Jadi saya nak terus kepada Ustazah ataupun kita lebih mesra pada malam ni kita bagi Kak Ana. Kak Ana, soalan yang pertama ni. Soalan pertama ni. Okay. Saya tengok Kak Ana ni, saya rasa Kak Ana pun dah bersedia. Doktor pun dah bersedia. Mungkin ada doktor nak tambah sikit lagi. Saya nak tanya Kak Ana, lagu mana Kak Ana? Sebagai seorang bekas pesakit COVID ni, sebenarnya lagu mana Kak Ana ni dapat jangkitan ni daripada mana sebenarnya? Boleh Kak Ana cerita sikit lebih-lebih kurang? Dapat daripada mana? Kak Ana, terima kasih kepada Tuan Haji Firman. Ya, terima kasihlah kepada pihak KBMC dan Dr. Suzy kerana menjemput Kak Ana ni berkongsi pengalaman lah sebagai pesakit COVID ni. Ya. Jadi sebenarnya jangkitan ni Kak Ana dapat daripada suami. Daripada suami sendiri, dan suami tu dia dapat daripada kemungkinan lah daripada kawan dia yang dia jumpa dan berbincang dengan kawan dia dalam masa yang agak lama. Sebab itulah COVID ni kalau boleh janganlah kita jumpa dengan kawan-kawan tu cakap dalam masa yang lama, duduk lama-lama, sebab benda tu dia jadi mudah terjangkit. Dan dalam keadaan yang tak pakai mask masa tu sebab sedang makan di kedai. Jadi daripada situlah suami terjangkit dan bawa kepada Kak Ana dan habis semua anak-anak, 10 orang yang kena. 10 orang dalam family. Daripada 15 orang, 10 orang yang kena dan 5 orang selamat alhamdulillah. Walaupun duduk sekali tapi kita tidak rapat sangat kan di dalam rumah pun. Jadi 5 orang selamat, 10 orang yang terkena. 5 orang berada di Hospital Tumpat, 5 orang berada di HRPZ. Yang berada di HRPZ ni orang yang berisiko lah. Yang berusia 50 tahun ke atas. Yang obes. Dan anak-anak ramai yang obes. Jadi itulah. Tak sangka lah nak jadi macam tu. Kita pun takut juga sebenarnya dengan COVID ni. Tapi dah takdir. Takdir dah Allah tentukan, mungkin ada hikmah dia. Jadi pengajaran lah kepada kita. Lepas ni kena lebih berhati-hati. Kena jaga betul-betul SOP masa berada di luar. Kalau boleh tempat-tempat yang sesak tu jangan pergilah. Lebih baik untuk selamatkan diri daripada penyakit yang musuh yang kita tak nampak ni. Betul. Kalau kita nampak senang. Kita boleh lari. Tapi kita tak nampak. Dan Kak Ana berada dengan suami pun selama lebih kurang selepas dia jumpa dengan kawan dia tu lebih kurang 26 hari bulan.
30 hari bulan dia mula demam. Oh, okey. 30 hari bulan tu lah kami semua 29 hari bulan cuti Maulidul Rasul rasanya baru ni. Kita berbincang nak pergi ke Cameron Highland lah. Sebab di Cameron Highland masa tu dia panggil zon hijau kan. Zon Tak ada lah COVID sana. Jadi kita okey lah, insyaAllah selamatlah kita pergi. Sebab nak pergi nak relax minda juga kan, bawa anak-anak, bawa cucu. Jadi pergi sana tu suami dah mula demam. Jadi ramai yang lemparkan fitnah yang kata bahawa pergi ambil kat Cameron Highland, bawa balik ke Kota Baru. Sebenarnya dah kena di Kota Baru. Daripada orang yang balik daripada Sabah. Tapi tak nampak simptom tu pada dia. Itu yang diberitahu oleh doktor lah. Tapi dah takdir, apa boleh buat kan, dah kita kena terima lah. Ni dah ujian Allah untuk kita. Mungkin ada hikmah di sebalik lah. Jadi Kak Ana berada di hospital Tumpat tu satu malam. Asalnya mula-mulanya demam di rumah ni sudah seminggu. Oh gitu. Sudah seminggu dah tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah seminggu. Sebab memang rasa tak boleh nak bangun. Rasa letih sangat. Sakit habis seluruh tubuh. Tekak sakit. Demam. Kemudian tak lalu nak makan. Hilang deria bau. Hilang deria rasa. Sakit kepala ada sikit-sikit. Ceret-beret pun ada. Suami lagi teruk. Memang tak lalu nak makan. Tapi kalau anak-anak tu muda, lain lah daripada kita yang lebih berusia ni. Memang kita ni agak teruk lah. Jadi lebih kurang seminggu tu tak tidur je. Tidur je, tak boleh nak buat apa. Tidur, bangun semayang, tidur balik. Jadi pergi jumpa doktor cakap demam biasa. Doktor pun memang tak syak lah. Sebab kita tidak ada close contact kan dengan orang yang ada COVID tu. Jadi kita pun reda lah. Maknanya kita kira demam biasa je lah. Anak pergi kerja seperti biasa. Anak yang kerja bank tu pergi kerja seperti biasa. Anak yang mengajar pergi kerja juga seperti biasa. Cuma Kak Ana yang tak boleh nak pergi. Kak Ana yang tidur. Lepas tu bila dah 1 minggu, 1 minggu dah demam tu, suami rasa pelik lah. Rasa tak boleh macam ni. Kita kena pergi check juga ni. Sebab kena buat swab test ke apa. Jadi terfikir nak pergi ke sebuah hospital tu. Pergi saja sana jumpa doktor dah syak dah. Doktor kata ni COVID ni. COVID. Cikgu balik rumah. Cikgu duduk diam-diam dengan anak. Nanti saya uruskan suami cikgu. Masa tu suami je lah yang suspeknya. Kita tak fikir lagi kita ni ada COVID juga. Rupa-rupanya dah seminggu berada di rumah dengan COVID. Bertemankan COVID dengan anak-anak cucunya. Allahu Akbar. Memang kalau tahulah. Kalau tahu rasa tak tahulah nak cakap apa. Tapi Allah tak jumpa lagi masa tu kan, tak tahu apa benda kan. Jadi kita rasa demam biasa je lah. Jadi doktor pun pegang suami, isolasi dan kemudian terus cek paru-paru dia dan buat swab test. Dan petang tu tahu positif. Masa tu kita doa, ya Allah janganlah COVID, janganlah. Tapi Allah tentukan dah. Allah tentukan. Suami telefon, dia cakap positif. Rasa nak menangis ada semualah. Rasa terkejutnya, ya Allah, kata ujian ya Allah pada kita ni. Dan bincang dengan anak, tak apalah, kita redalah. Redalah, terima, mungkin ada hikmah di sebalik tu. Jadi esoknya pihak kesihatan daerah, pejabat kesihatan daerah call. Kata puan akan dibawa ke hospital Tumpat lah bersama dengan anak-anak 9 orang tu. Jadi semua pergi ke Tumpat. Dan di Tumpat tu kita di swab test dan memang keesokan harinya result semua positif yang 9 orang. Yang pergi bersama ke Cameron Highland. Yang ada di rumah 5 orang yang tak pergi tu selamat, alhamdulillah. Sebab di Cameron Highland ni mungkin
cuaca dia sejuk. Lepas tu kita semua aktiviti kita memang bersama lah. Solat berjemaah bersama, kita makan bersama. Masa solat tu ada salam-salam, peluk-peluk juga Ustazah? Ada, memang ada. Kita makan pun gila-gila. Bekas makanan tu biasa lah. Salam. Ada yang batuk masa di conference tu? Ada. Dah ada yang batuk tapi tak memang tak perasan lah benda tu. Kerana duduk dalam apartmen ke hotel satu seorang? Yang tu apartmen. Masa pergi duduk tu apartmen. Kalau duduk hotel tu mungkin dia lain sikit lah. Ni sebab apartmen, semua aktiviti bersama tapi tak campur dengan orang lain lah. Tak campur. Kalau campur dengan orang lain lagi rasa lagi teruk lah, saya habis. Astagfirullahaladzim. Sebab tu lah bila Kak Ana tahu yang Kak Ana ni positif, Kak Ana rasa bersalah sangat-sangat dengan pihak sekolah. Rasa bersalah dengan anak murid, ya Allah. Itulah yang jadi luah. Janganlah benda ni terkena kat orang lain. Biarlah keluarga Kak Ana saja. Kak Ana tak sihat tu ada pergi sekolah dah ke? Pergi sekolah juga? Kak Ana masa lepas pulang daripada Cameron Highland tu hari Sabtu tu, esok tu Kak Ana rasa macam tak sedap tubuh lah. Rasa macam sakit-sakit tubuh. Jumpa doktor bagi MC sehari. Kemudian esok tu nak pergi sekolah hari Senin tu, demam pula rasa. Tu hari tu malah demam. Suami dah demam dah. Dia dah tidur dah. Dah tak ada nak bangun dah. Kak Ana demam. Kemudian pergi jumpa doktor kata jangkit dengan suami dah tu. Lepas tu bagi MC 2 hari. Tidur, rehat. Kemudian hari Rabu tu nak pergi sekolah pula, memang tak boleh pergi. Tapi takdir Allah jugalah, memang tak pergi seminggu tu, memang tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah terus. Kalau pergi sekolah tak tahu apa nak jadi dengan budak-budak sekolah. Kesian. Jadi kita rasa bersalah sangat. Dia masa daripada Kak Ana rasa demam tu, dengan hot trace kontak daripada Sabah tu lama mana jangka masa tu? Lebih kurang seminggu. Seminggu jugalah ni. Bila maknanya Kak Ana demam 2 bulan. Tak. Masuk ward 8 hari, suami masuk ward 8 hari bulan. Kak Ana masuk ward 9 hari bulan. Jadi bila Kak Ana masuk ward 9 hari bulan tu, 10 hari bulan tu kontak tu masuk ward juga. Dia doktor, kalau misal kata kerja dalam masa seminggu tu, kalau kita bersentuhan hari ni lah dengan orang COVID, positif COVID, jadi dia immediate kena kita ke ataupun dia ada ambil masa 2-3 hari ke ataupun selalu dah kita dijangkiti ke mana doktor? Dia kalau sebab benda yang tak nampak ni kan, dia especially pernafasan. Macam pernafasan kita ada udara-udara yang keluar daripada kita hembus tu kan, kuman tu terlalu banyak. Memang dia akan spread pada orang yang berdekatan dengan kita. Jadi dia akan masuk kalau dia inhale dekat lah. Kalau macam peluk kata kan, peluk lepas solat tadi salam atau peluk cium-cium kan. Jadi yang tu memang kita kata risiko dia high chances. Jadi masa tu dia dah expose pada yang seorang lagi. Jadi yang seorang ni dia start masuk duduk dekat hidung kan, dalam hidung tu dia start beranak kata replication, beranak-anak tadi. Tapi badan kita ada imun lagi, imunisasi, jadi dia cuba lawan. Tapi bila satu tahap dia tak boleh lawan, itu jadi demam. Itu dia, memang expose. Sentuhan tadi memang dah, itu adalah chances dia. Sama yang, kalau duduk jauh, katakanlah Kak Ana waktu tu follow SOP dalam apartmen walaupun anak beranak, itu jarak solat, tak peluk, tak pun mungkin. Mungkin sangat. Mungkin tidak spread pada yang lain. Macam Kak Ana cakap, 5 tak pergi tu kan, jadi dia tak duduk satu rumah dalam satu ruang yang sama, kan dia dah kurang. Dia selamat. Itu tanya tadi duduk apartmen ke duduk hotel. Kalau duduk hotel mungkin kurang sikit. Bila apartmen bilik-bilik asing kan. Ni apartmen sekali. Kan, jadi sekali lepas tu yelah kita mesra anak beranak kan, jadi dia tak ada pemisah lagi SOP. Tak ada. Memang dah tak tahu kan. Kalau tahu insya-Allah kita tak pergi dah kemerahan kalau tahu tu. Iyalah. Kita tak contoh waktu tu tak ada kes di Kelantan melainkan yang ada yang
sabar, yang mana kategori risiko tu walaupun tak ada simptom, memang dia antara risk lah yang waktu yang masa Kak Na punya hari tu. Kak Na, memang. Kak Na, saya nak tanya soalan yang kita nak undur sikit. Masa Kak Na ataupun masa husband Kak Na tu, husband Kak Na pergi bertemu dengan kawan dia lah, dekat chat tu ke, dari segi social distancing tu lagu mana? Memang masa tu Kita memang makan kan, kita makan. makan tu buka habis masa. Lepas tu duduk satu meja kan. Duduk Meja satu kecil meja. ke besar? Meja kecil. Mejanya kecil, meja bulat. Duduk 2 orang. Itu Cakap pula lama. Memang satu kesilapan lah. Cakap pula lama. Jadi lalai, bagi terlalai dah. Tuhan nak uji. Maksudnya lepas makan tu tak pakai mask balik kan, macam tu kan? Masa makan tak pakai mask. Lepas makan tu masuk dalam kereta kan. Biasa pakailah sekejap kali tu. Maksudnya masa dia berbual dengan kawan tu pakai mask lah. Tak. Ada sebab tak pakai tak waktu kan kerajaan kata follow SOP kan. Memang dua-dua tak pakai. Dua-dua tak pakai. Memang dua-dua tak pakai. Makan lagi lepas tu kecap pula panjang pula. Jadi bila kecap tu kan, IDO yang keluar tu, IDO yang keluar pernafasan tadi dekat lagi memang walaupun tak peluk, tak salam, itu pun adalah risiko dia. Memang risiko, memang. Kalau duduk jarak, mungkin insya-Allah. Dia jarak dia rendah sikit, tapi kalau pakai mask lagi rendah. Kalau dia jarak tu buat 1 meter doktor. Jarak 1 meter. 1 meter. 1 meter. 1 meter. Sekurang-kurangnya 1 meter. Minimum 1 meter sebab dia ada kajian ada kajian dia buat dalam satu bilik, dia tengok IDO dengan pernafasan tadi, dia akan sebab dia droplet. Jadi dia akan jatuh sebelum 1 meter. Jadi IDO ke, tapi kalau bersin batuk tu mungkin pergi jauh sikit. Tapi kalau bercakap ni dia tak sempat lah kalau duduk jauh. Kalau dia bersin mesti ada risiko dalam 1 meter tu ada juga. Sebab dia yang bila bersin kan dia kuat kan. Itu ada risiko. 1 hingga 2 jarak lah. Lain jarak. Kalau 2 meter lagi baik lah sebenarnya. Tapi kalau isu 2 meter ni nak pula jumpa kawan, dia apa isu biasa. Kawan akan kata, kau ni takut sangat. Takut sangat. Itu isu dia. Takut sangat, aku tak ada bawa balik COVID, tak ada ni, tak jumpa orang COVID. Betul tak? Tak ada apa-apa. Jadi tak ada apa-apa, salam pun kita kata. Jadi yang sikap ni yang kita nak highlight juga malam ni. Sebab ini contoh-contoh yang berlaku macam tadi kan. Walaupun satu family dah demam lah kan, dah tak sihat, patutnya kita rasa janganlah salam kan, something yang sesuatu yang kita cuba elakkan. Betul tak Nah? Kan? Ini pengalaman Kak Nah yang kita boleh share malam ni. Kesilapan lah, betul lah kesilapan. Dia kita boleh cakap kesilapan lah, ini pengajaran. Pengajaran lah. Kesilapan kita rasa sedih, rasa stres, tapi sesuatu hari ni kita boleh share, Kak Nah boleh share kita semua. Kita semua yang siapa yang menonton, doktor sendiri kan, jadi kita tengok. Sebelum ni dia cakap pasal SOP, kerajaan cakap pasal SOP, tapi orang kata, follow SOP, pakai mask, macam ni tak tutup habis kan. Seolah-olah mempermainkan SOP tu. Hanya, itulah yang berlaku. Betul Kak Nah? Betul. Kak Nah, sepanjang Kak Nah duduk di hospital tu, berapa lama tu, mungkin dalam berapa belah hari tu, dari segi rawatan dia lagu mana sebenarnya orang COVID ni? Kita nak tanya sakit dulu. Lagu mana rawatan tu? Kak Nah duduk di hospital Tumpat tu, bila dah tahu masa masuk tu dia tak bagi apa-apa lagi lah. Bila dah tahu positif, dia bagi masuk dia masuk ubat lah. Dia bagi ubat, ada yang sekeping ubat tu 9 biji sekali makan. Katanya antibiotik. Lepas tu yang masuk ikut ni saluran darah ni. Tu yang Kak Nah kena. Sebab Kak Nah ni dikatakan paling kurang lah simptom. Kerana anak dia darah naik melambung.
apa tu BP dia. BP. BP memang tinggi sampai 180, 160 ke atas. Bawah 100. Padahal orang muda lagi. Itulah COVID ni orang kata dia boleh kacau habis semua sistem badan kita kan. Anak dia yang obes tu semua BP dia naik melambung sampai doktor kena bagi ubat darah tinggi dengan ubat cair darah. Ubat cair darah. Ubat cair darah tu doktor cocok. Lepas tu yang suami pula kencing manis. Ya. Dia kena Suami tu cocok. diabetes siapa? Yang anak tadi, anak yang cocok. Ubat cair darah tu. Anak ke anak Anak Kak Nah. tak ada jantung, tak ada. Tapi paru-paru dia dah terkesan. Paru-paru dah terkesan. Jadi doktor terus masuk antibiotik. Yang risikonya anak Kak Nah yang 2 orang yang best tu, kemudian suami dan menantu yang batuk-batuk. Dia batuk kuat sangat. Yang suami pula dia apa tu? Kencing manis dia daripada biasanya dia 8, 9 macam tu je. Bila ubat tu, bila kena COVID tu jadi 23, 19, terkejut. Naik tinggi melampau lah. Lepas tu doktor dia bagi ubat mengikut apa yang kita sakit lah. Kalau kencing manis tu dia bagi ubat kencing manis, dia cocok insulin lagi, ubat makan lagi, dan makan lagi ubat IJN yang IJN bekalkan pemakan. Kemudian duduk 2-3 hari berada di hospital Kota Baru Hafizat tu. Doktor cakap suami ni pergerakan jantung tak stabil. Terkejut pula masa tu, ya Allah. Terkejut, tak boleh nak tidur. Jadi doktor terus mari bagi ubat. Ubat dengan dripnya, dengan ubat minum, ada belaka lah, berbagai-bagai jenis ubat lah. Jadi bila berada dalam tu, suami Kak Nah ni dia tak boleh nak makan ubat-ubat yang lain lah, yang kita kata yang boleh bantu kan, macam vitamin C, habatus sauda. Tak boleh dia tak boleh ambil. Anak-anak Kak Nah suruh ambil. Anak-anak tak apa, alhamdulillah. Suami tak boleh sebab dia terlalu risiko kan. Tapi bila doktor bagi ubat tu, alhamdulillah. Ubat tu bertindak balas dengan baik dengan sistem tubuh suami. Alhamdulillah. Semuanya jadi semakin hari semakin stabil lah. Alhamdulillah, berserta dengan doa lah. Doa daripada saudara mara, daripada kawan-kawan, sahabat, anak-anak murid semua pakai doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Kak Nah, tapi bila kita tengok masa ya, teruskan. masa berada dalam wad, ya, Teruskan. masa berada dalam wad tu memang kita tengok frontliners ni memang penat lah. Memang penat bila kita panggil ada emergency apa-apa, kita tak boleh nak segera sebab dia bila nak masuk nak tengok kita berada dalam bilik yang tutup. Memang dia tutup, tak boleh orang lain masuk, tak boleh tubik. Jadi bila kita panggil emergency, dia kena tengok masa mana dia boleh masuk. Dia tak nanti kita sebab kita nak kena pakai PPE lagi. Lepas tu dalam waktu misi pula memang kita tengok terasa kesian lah. Kita sendiri tengok kesian dengan keadaan dia terpaksa jaga kitanya dengan penatnya, dengan PPE panasnya. Itulah, kalau boleh cuba elakkan lah terkena benda ni. Kalau boleh cuba elakkan dengan jaga betul-betul SOP masa berada di luar rumah lah kalau boleh. Dan kalau kita duduk dalam rumah, kalau kita macam doktor cakap tu lah, kalau demam duduk dalam rumah pakailah mask juga supaya tak kena orang lain. Sebab kita tak tahu kita ni ada COVID ke tidak. Bagi kita tak tahu. Lebih baiklah kalau kita dah rasa kita ni ada demam sikit ke, batuk ke, semua pakailah. Kita boleh jaga keluarga kita. Kak Nah, selain fizikal lah sakit urat, demam, dari segi mental, maknanya dari segi rohaniah kita lah, masa tahu ada COVID tadi dalam ward, apa yang kita rasa yang
perasaan tu daripada persepsi Kak Nah sendiri, orang ramai, apa yang tu yang rasa kita Kak Nah boleh luahkan, boleh share. Dia, sebab dia bukan fizikal saja, Betul. mentally pun Ya. dia mencabar lah. Jadi mungkin kat sini, Mas- sebab ada Masa Kak setengah Nah- orang yang kena COVID, dia duduk dalam ward tu dia enjoy. Dia buat TikTok Baik. lah, dia ada yang membawa ke, ada Sempat yang nak enjoy. dengan lagu. Jadi kalau Kak Nah waktu dalam ward dengan anak-anak semua dengan suami tu, apa agak Kak Nah yang boleh share patut buat dan yang Kak Nah buat lah selama Ya. dalam untuk rohaniah lah. Ya. Selama 9 hari dalam ward tu, Alhamdulillah Kak Nah dapat diwatkan bersama dengan anak-anak dan suami. Jadi peluang untuk bagi semangat antara satu sama lain tu adalah kan. Lepas tu kita boleh pakat-pakat semaya jemaah, baca Quran, berzikir bersama-sama. Apa ni panggil, pesan memesan lah. Baca Quran tu, ingat kepada Allah, jangan lupa, jangan lalai. Kita ni kemungkinan sebab setiap hari doktor tanya, hari ni ada simptom apa? Ada batuk, ada sesak nafas. Jadi tu benda tu yang bila doktor tanya tu kita pun rasa Allah Akbar. Lama batuk, lama sesak nafas. Jadi macam takut kan? Lebih baiklah kita ingat kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Solat banyak-banyak, solat hajat, solat tahajud, solat duha. Sebab kita tak ada buat benda lain. Lebih baik kita buat benda tu. Lepas tu kalau ada peluang kita nak bersedekah, sedekah online pun boleh. Daripada kita duduk tengok Facebook ke apa ke, daripada ber-TikTok ke, daripada duduk cakap sebab masa Kak Nah mula-mula masuk tu, ramai yang lempar fitnah kan. Ramai yang lempar fitnah kata Kak Nah kata pergi buat apalah ke Murah Highland, pergi cari penyakit apa. Ya, betul. Padahal tak kena di Murah Highland. Kena di Kota Baru. Orang ramai ketika tu kan. Jadi masa tu ramai kawan yang mesej dia kata tak payah buka lah Facebook tu sebab banyak sangat yang lepas kata-kata fitnah yang teruk-teruk lah. Kerana memang tak buka Facebook, memang tak buka. Dan tak jawab apa. Kita dengan Allah. So masa tu kita dengan Allah, kalau berlaku apa-apa takdir kita ni, Allah ambil nyawa kita masa tu, kita rasa tenang dah, rasa tak apa. Kita reda. Tapi Alhamdulillah Allah bagi umur panjang. Allah bagi kita peluang lagi. Boleh jumpa Malani kita boleh jumpa Malani, Kak Nah boleh share ni Apa dia? Alhamdulillah. So kepada mereka yang membuat tomahan tu, sila bermuhasabah kalau juga. Ada yang nak minta maaf, ada yang tu boleh type ya. Boleh kena fake. Tapi betul, saya sendiri terima WhatsApp yang mengatakan kluster tu lah daripada tapi bunyi orang yang bercakap tu pun dah macam membawang macam tak betul dah cerita dia tu. Ada yang betul tapi banyak ni yang tak betul lah. Banyak nasi tambah doktor. Nasi tambah tu banyak lah. Nasi tambah juga, ada juga. Sebab ada juga yang tanya, doktor betul ke yang ni? Kata ni bunyi ayat pun, bunyi suara pun dah nampak betul dah. Tak apa, tunggu je. Tunggu je ni kan. Tapi eloknya kita jangan sebarkan. Siapa yang terima kan, betul tak Kak? Kalau terima je benda macam ni, kita kena jangan share. Kita dah menyebarkan tenang tu lagi. Kena biar pengesahan betul-betul dulu daripada badan lah ya. Sampai ada kawan ada call, doktor. Kawan Kak Nah ada call. Dia kata, Kak Nah betul ke kalau kita cakap ke telefon ni boleh jaga juga? Tengok. Tu. Oh, siapa tahap lagu tu? Tahap tu. Dia punya rasanya tak ada tu. Sebab tu semua orang kan. Tapi sebab tu semua orang kena faham macam mana COVID ni tersebar. Dia kan bila dah jadi macam tu baru dia nak cakna. Ini yang kesilapan ramai daripada kita ni. Dah macam contoh tadi kata kawan mungkin ada contact by phone kata jangkit tak something yang ilmu COVID ni ada juga yang tak cakna lah. Sepatutnya kena cakna sebab kita jaga kita. Kan? Betul kan? Kita jaga kita, insyaAllah kita selamat, orang lain selamat. Kita faham, kita jaga kita, orang lain pun selamat. Jadi orang lain kita sama. Dia macam patutnya berlaku macam tu lah kan. Ya, patutnya macam tu. Sepatutnya. Sebab musim-musim ni kalau boleh
sama-sama jagalah. Sama-sama jaga, sama-sama faham. Ya, betul. Kalau kita biarkan benda tu berlaku lagi habis, tak tahu nak buat apa. Sebab Ya. lah ni pun hari ni 50 orang kan Hari ni yang 50. kena kan. Hari ni Ya, 50. 50 positif. Masa Kak Nar hari tu tak ramai. Jadi hospital ramai. masih kosong untuk menerima pesakit. Alhamdulillah masa tu. Ya. Layanan bagus sangat, maknanya frontliner sempatlah layan kita. Tapi sekarang ni frontliner pun dah ada yang macam apa kata, yelah masing-masing letih ya, kita nak cari tempat lagi, lepas tu nak duduk di dewan tu pun perlu ada staff, nak cari staff. Ni dah jadi total Kelantan dah 34 ke 94 total. Kita punya tempat tak banyak macam tu. Kalau ada yang banyak sembuh, senanglah nak ganti tempat dia. Tapi kan ni sembuhnya sikit, yang banyak ni makin banyak. Jadi keberangkalian pencakitan ni memang sangat tinggi. Sangat tinggi untuk ni. Tapi kalau kita tengok kat luar, macam Kak Nar kata tadi, SOP kan? Kena SOP. Dan tak boleh percaya pada kawan kita, saudara kita buat masa ni. Buat masa ni. Kita kena anggap bahawa semua orang kat luar tu ada COVID. Ya. Semua ada COVID. Kita barulah kita boleh jaga kita. Kalau tidak, rasa ni okey, dia ni okey. Tak boleh macam tu. Betul. Itu saya semua kena anggap macam tu. Doktor, saya nak tanya doktor pasal PPE. Doktor biasa pakai PPE kan? Saya masa bulan 3 itu nak ambil swab test pakai PPE lah, dengan ada kes yang datang kita panggil sari masa tu ada pakai PPE lah. Selesa tak pakai macam angkasawan tu. Bagaimana? Selesa sangat ke pakai benda tu? Cuba doktor. Kalau dalam aircon okey lagi. Ya. Kalau dalam aircon okey lagi. Kalau luar kat panas ni, rasa kalau ada ni alergi kan, betul memang gatal lah. Panas. Sebab dia banyak lapisan. Dia tak boleh pakai dalam masa jangka panjang. Sebab kalau ward COVID memang patutnya tak beraircon. Betul tak Kak Nar? Tempat tak ada aircon kan? Dekat tempat ward COVID memang tak ada aircon. Ada aircon tapi tutup. Kenapa dia tak ada aircon tu? Kenapa tak boleh ada aircon? Sebab COVID ni dia hidup dalam suhu sejuk. Dia mati dalam suhu tinggi. Jadi eloknya duduk berjemur tengah panas lebih bagus. Sebenarnya. Tapi kalau yang kita pakai PPE ni, duduk dalam tempat yang tak ada aircon, kipas je. Alangkah tak ada pakai PPE panas kan. Itu yang jadi satu, nak solat, nak makan, buka dengan cara nak buka PPE tu pun ada cara. Bukannya boleh buka macam kita buka baju tu. Dia ada kena buka lapisan demi lapisan dan buang. Supaya tak kena pada yang frontliner. Itu yang Kak Nar kata kalau lah emergency dalam ward kan. Kak Nar ke atau anak-anak. Tak boleh. Nak emergency frontliner tak akan pakai simple-simple. Dia kena pakai. Dia kena ready dulu. Tapi waktu tu perasaan frontliner, kalau saya kata cemas, memang cemas. Kita kalau boleh nak elakkan kematian. Kalau boleh. Tapi kalau dah sampai waktu tak boleh nak buat apa lah. Itulah yang nak kata bahagian frontliner ni nampak simple. Dan yang frontliner pun bukan semua frontliner yang in charge COVID. Dia ada yang tidak. Dia ada juga yang kadang-kadang ada juga yang a few dia tak berapa faham kan. Kalau ada yang dengar mungkin semua orang kena faham. Semua orang kena samalah dari segi orang awam, dari segi frontliner sendiri pun kan. Memang kena kita jaga kita tadi esok. Ya betul. Saya nak tanya satu lagi soalan. Kalau kita dalam sebagai pesakit COVID ni kan, kita rasa macam susah hati dari segi mental tu, stres juga tak, macam Kak Nar royak tadi, stres lah. Frontliner sendiri lah mana? Frontliner sendiri ni adakah lagi dalam keadaan sekarang ni semakin stres ke, ataupun lagi nak tanya doktor ni sikit sebanyak doktor? Kalau cakap situasi sekarang ke bila ni? Situasi sekarang. Situasi sekarang kalau saya cakap sebab COVID ni kita dah kenal dia punya behavior kan. Jadi kalau masa mula-mula dulu memang stresnya kita nak accept pesakit ni tadi terutama yang memang belum confirm. Macam Kak Nar yang duduk
frontliner yang duduk di hospital tu memang dia dah manage pesakit yang dah confirm. Jadi dia boleh prepare dah. Jadi macam saya ni di KBMC yang memang tak tahu siapa lagi positif tak positif, memang under stress. Yang paling stres sekali bila kita tanya sejarah perjalanan, sejarah kontak ataupun risk-risk ni, ada yang tidak tidak jujur. Tidak jujur. Walaupun tanya berpuluh kali tidak jujur, memang masih mengelak. Jadi ini sikap yang memberi tekanan. Jadi kita tak boleh nak ubah sikap orang. Apa yang kita buat kalau di KBMC ni memang macam kalau di kecemasan tu separuh PPE lah kita kata tak full. Tapi at least SOP tadi, pakai mask, pakai face shield, apron ke. Itu je simple protection macam ni. Tapi at least di hospital kita tahu dah yang demam ni macam kadang kata lah demam tu 90% COVID tu. Kalau di luar sana semua orang kita rasa di COVID baru kita rasa pakai mask betul-betul. Tapi jadi tak berlaku. Jadi kalau cakap yang di hospital hospital COVID sekarang ni, yang stres ni bila staff tak cukup Jadi ada kalau ada yang kontak macam adalah benda-benda yang under stress nak cari. Tak semua orang yang boleh buat experience nak jaga ni kan. Tapi yang boleh buat ni adalah yang the best. Orang team yang bagus Cuma yang tambahan sekarang dah Kak Nah itu kalau doktor dengan Kak Nah dia telefon ke ataupun bercakap? Telefon kan? Kalau doktor bakar tu telefon dan kadang-kadang melalui speaker dekat dengan katil. Dia tanya penasaran ni cikgu macam mana sihat ke tak hari ni? Dia tanya anak pula. Hafiz sihat ke tidak hari ni? Ada batuk ke, ada demam ke? Dia akan tanya tiap hari. Kat situ limitation, kita ada limitation limitnya frontliner ni doktor ni tadi nak buat pemeriksaan secara biasa. Kita kalau nak periksa dengar paru-paru, dengar jantung, dengar semua kan. Tapi yang tu dah dikurangkan. Dia di bahagian frontliner macam itu jadi macam under kita terpaksa buat sebabnya nak kurangkan risk tadi. Kalau frontliner kena kan, macam mana? Siapa yang nak jaga kan? Jadi kurang. Ada. Alright, so terima kasih. Terima kasih juga kepada yang sedang menonton pada waktu ini. Sekiranya anda nak tanya soalan siapa-siapa nak tanya soalan, boleh bertanya soalan di ruangan komen tu. InsyaAllah kalau nak tanya kepada Kak Nah pun boleh. Nak tanya kepada doktor pun boleh. Nak tanya kepada saya pun boleh. Tapi saya akan transfer soalan tu kepada kedua-dua ahli panel lah. Gitu je lah. Dan terima kasih juga kepada yang menonton. Jangan lupa share. Jangan lupa share. Dan beri juga ruang kepada orang lain untuk dengar siaran kita yang kita bawakan teristimewa untuk anda pada malam ini. Saya nak kembali kepada Ustazah. Ustazah. Yalah, bila kita duduk dalam keadaan kelompok keadaan gitu, kita pun rasa macam stres tak? Lepas tu apa lagi bila kata di social media itu banyak perkara-perkara yang ni. Jadi bagaimana Ustazah sebenarnya nak nasihat kepada orang-orang hak ni pun dalam keadaan ward, duduk dalam ward tak? Dan mungkin juga dia juga ada mengalami situasi macam Ustazah juga. Tak jaga gani, lagu mana dia benar. Mungkin lagu mana Ustazah nak nasihat kepada orang yang senasib dengan Ustazah duduk dalam ward lah ni lah. Sebab saya rasa ada juga orang ni yang sedang menonton ni berada juga yang berada di ward ataupun di hospital. Ada juga yang berada di ward ni sebab saya share juga. Okey. So lagu mana nak nasihat kepada kawan? Kalau untuk pandai Kak Nah lah, mana-mana yang berada di ward tu rasa kalau yang sedang sakit COVID tu rasanya fokuskanlah ingatan kita hanya pada Allah sudahlah. Tak payah fikirlah benda-benda lain. Ingat kita dengan Allah. Istighfar banyak-banyak, zikir banyak-banyak, semayang sunat banyak-banyak. Kalau ada peluang bersedekah, sedekahlah. Sebab kita sedekah online mudah. Tak ada masalah. Sekarang pun masa dalam wad dulu pun Kak Nah sedekah minta, ya Allah angkatlah penyakit yang kami semua hadapi ni, sembuhkanlah kami, berikanlah kekuatan pada kami, doalah. Kalau tak sama masa insya-Allah kita selamat. Kalau dah takdir
Allah tentukan kita dah setakat tu, kita kena redha lah. Tapi yang pasti jangan tak payah buka Facebook, tengok, tak payahlah. Cuma yang kita tengok telefon ni, kadang-kadang bila ada kawan-kawan yang WhatsApp yang bagi semangat, tu kita suka. Saya doakan awak sihat, sembuh, tu kita suka. Dan ada yang kawan yang buat grup solat hajat, grup baca Quran, doakan kita, yang tu yang kita suka. Ramai orang yang doakan kita, alhamdulillah. Kalau tak ada doa, habis. Kita sendiri kena doa lah. Kalau kita sendiri pun tak doa, kita duduk dalam waktu duduk tidur je, letih tidur, tak tahulah apa nak jadi. Sebab kita penat, kita tahu kita sakit, kita penat, kita sakit itu sakit ni, tapi kita cuba bangun juga, bangun tahajud malam-malam, kita bangun. Waktu duha kita buat duha, waktu selang kita baca Quran. Tak payah duduk bincang benda lain lah. Itu yang terbaik. Sebab masa tu saat kita kata COVID ni boleh menyebabkan kita boleh berlaku kematian, kan? Sebab kita tak tahu. Sebab tu doktor hari-hari dia tanya, sakit apa hari ni? Ada simptom apa hari ni? Sebab bila kita kata ada sesak nafas sikit, terus datang frontliners, datang dengan X-ray-nya, terus X-ray selalu. Macam mana paru-paru kita ni? Masa tu kalau ada apa-apa yang berat-berat, doktor terus bagi ubat. Sebab tu kita kata kalau bahasa Kelantan, gedebak seumur hari. Hari-hari gedebak seumur sampai bila dapat discharge. Bila balik rumah tu, masih gedebak lagi. Takut lagi. Takut mari sesak nafas budak tu macam mana ke. Sebab benda tu dia bukannya berhenti selalu. Bila kita discharge, benda tu ada lagi. Cuma dia tak boleh nak menjangkiti orang lah. Kalau ikut doktor pakar dia, tak boleh menjangkiti orang bila lepas 20 hari kan. Cuma bila berada di rumah ni, memang tak keluar lah dalam masa 2 bulan tu. Kalau keluar pun jalan-jalan atas kereta, balik, tak turun mana-mana. Learning ada lagi ke Ustazah? Learning Ustazah tu big tu? Ustazah tu pergi kedai-kedai, ada lagi ke orang tengok lain macam ke Ustazah? Ada lagi tak? Ada orang pandang. Kita juga. Mana kalau Ustazah lagi, tak lagi. Takut ada duk main tengok ekor-ekor mata. Hak ni lah. Ada ke? Ada. Learning tak ada. Learning alhamdulillah tak ada dah. Okey. Tak ada dah. Tapi masa awal dulu, tu ada. Ada dah. Sebab Kak Ana tak keluar. Nanti Kak Ana ada dia keluar pergi semaya Jumaat kan, masjid. Bila dah potong glamping tu. Ramai hok tanya, lagi pergi. Pergi. Maknanya semaya tu jauh. Takut. Takut. Jadi persepsi yang ni pun kita nak kena buang jugalah kalau memang dah clear tu. Tapi walaupun dah clear, SOP tetap SOP lah. Selagi mana COVID ada, selagi mana vaksin tak ada ni, memang kena SOP. Walaupun macam anak Kak Na yang kuarantin saja kan, ada mungkin boleh kena daripada orang lain pula waktu tu kan. Tapi perception ni memang patut dibuang. Sepatutnya persepsi yang kita kena buat sekarang ni, kita ikut SOP. Bukannya bila kita orang ni kuarantin kita boycott je. Tapi kita kena boycott orang yang pakai glamping. Yang pakai glamping kita kena boycott juga. Maknanya dia kena keluar. Dia tak boleh keluar. Yang tu ada juga yang pakai glamping pergi sana pergi sini. Itu salah dia. Kalau dia tak pakai glamping dah, dia keluar, sepatutnya tak ada isu kita takut. Tapi penjarakan tu masih ada penjarakan. Itu tak teruskan. Tapi negative thought, pemikiran kata jahat, terong. Tadi tu sepatutnya ini kena bagi tahu kat semua orang, kena sebab dia mengganggu emosi bekas pesakit ataupun waktu tu yang kuarantin tadi. Sepatutnya sebab kalau orang yang berani sangat ni, dia kata kenapa takut COVID kan? Kenapa tak takut Tuhan? Ada yang setengah macam tu kan. Kenapa nak takut orang ni sedangkan dia ada Tuhan kan? Maksudnya kenapa jadi benda-benda macam ni lah. Persepsi ni lah kita nak share malam ni. Supaya orang ramai faham. Kan, kita ada soalan kita ada soalan di ruangan komen di Facebook ni daripada Dr. Norazina binti Ismail ni. Ni kawan saya ni, Dr. Norazina ni dia pensyarah UiTM.
Dia nak tanya Ustazah, tanya Ustazah. Ustazah, macam mana first impression bila disahkan positif COVID-19? First impression bila dapat result tu degeng tu, bagaimana? First impression. Allah, terkejut lah, terkejut. Nak cakap macam mana? Terkejut lah. Terkejut, istighfar, tak sangka, rasa macam down. Kata apa ni, dalam hati, ya Allah, Allah uji kami, ya Allah. Memang tak sangka langsung lah sebab kita tak ada close contact kan. Memang terkejut lah. Dan fikir kita lepas tu, kita fikir redha dan syukur, mungkin ada hikmah dia di sebalik tu, dan doa lah, Allah ma'jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Mudah-mudahan Allah ganti yang terbaik untuk kita lah. Sebab kita bila diuji dengan benda-benda musibah macam ni, ujian macam ni, kita kena redha dan bersyukur, kemudian doa semoga Allah ganti yang terbaik pada kita. Jadi, lepas tu teruskan Ustazah. Kadang-kadang cakap lepas tu lepas tu bila macam tu kita rasa kalau Allah nak ambil nyawa pun kita redha. Kita redha. Berserah lah. Sebab itulah minta maaf dengan semua sahabat ya. Berserah. Nampak macam mana sebab bila kena COVID memang orang kata mati dah. Yang pertama orang telefon kan sesak nafas ke dah. Ni bukan doktor telefon. Orang yang boleh sesak nafas ke. Jadi bila sesak nafas tu memang sebab tu bila dengar suara macam suara suami, suara dia dah serak dah kan, serak. Jadi lelah ke, tak boleh nafas ke, semua orang tanya macam tu. Memang maknanya nampak dah mungkin dia mati ke, mungkin dia itulah. Tapi bila orang tu ditanya kan, dia akan buat satu WhatsApp pula tu. WhatsApp dia akan share, sekian-sekian ni sesak nafas sekarang kritikal, ada sebar. Ini berlaku, ni ada berlaku. Benda belum berlaku lagi, kita dah sebar dulu. Jadi itulah sikap kita kena buang. Kita kata kita jaga kita. Kita jaga kita. Betul tak kan? Kita jaga kita. Kita tengok orang lain tu doakan cukup. Tapi kita jangan tambah lagi. Doa itu yang terbaik. Jadi doakan orang yang sakit kan. Dan ada yang kata pula, ni mesti banyak dosa ni. Mesti banyak dosa ni, dah kena. Orang yang tak kena tak banyak dosa. Yang tu pun saya dapat. Saya dapat WhatsApp yang berkenaan macam ni kan waktu tu. Tapi saya kata bila saya tahu grup, kita kata di kluster Kuber kluster Kuberak, betul tak nak? Kluster Kuber, ya, kluster Kuber. Waktu tu saya tak tahu siapa dia kluster ni. Bila ada seorang kawan dia beritahu, dia ni Ustazah, ni siapa? Itu kita kata, nampak tak? Orang yang beriman ni kita sebut ada satu surah Al-Ankabut ayat kedua, dia cakap ujian untuk orang yang beriman ni, orang yang beriman kita semua beriman, tapi untuk tengok bagaimana kita beriman tu dia diberi ujian. Betul tak kan? Inilah ujian. Sabar. Ini sabar ujian ni. Ini clear sebut dah dalam Al-Quran, sebut dah macam mana nak uji orang beriman, inilah ujian dia. Tapi macam mana ujian dia, ujian fitnah tadi. Itu ujian juga. Jadi bila saya tengok, bila saya tahu saya tengok Allah nak tunjuk dia bagi sakit ni pada grup grup yang kumpulan keluarga yang baik-baik ni. Saya cakap kat kawan ni, keluarga baik-baik ni. Saya kata, ada juga kluster yang lain-lain ni yang macam saya cakap, ada yang buat bukan kata dia tak baik, tapi dia terlupa lagi. Allah bagi dia ujian kat situ, dia masih bersukaria lagi. Itu yang kita kata jangan. Sebabnya bila COVID ni betul orang muda mungkin risiko tak mati tu rendah, tapi mati tu pasti kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena share. Sakit tu penyuci dosa, betul. Betul kan Kak Nah? Ya betul. Jadi benda-benda ni yang kita tak boleh. Even COVID ni pun dia musibah macam mana. Haji tadi kita bercakap dengan Datuk Mufti petang tadi sebenarnya. Boleh share sikit macam mana Haji Firman? Datuk Mufti kata macam mana? Dia kata kalau COVID ni musibah, boleh ulas balik yang Datuk Mufti beritahu kita tadi. Saya pun dah lupa. Tapi sebenarnya dia kembali kepada apa yang berlaku ni mesti ada peringatan daripada Allah lah. Apa yang berlaku ni bukan saja-sajalah. Setiap yang berlaku di atas muka bumi ni Tuhan beri tu satu peringatan, ujian dan musibah.
daripada hujan Terima. itu, daripada apa nama ni, dia panggil bala ni, jadinya di situlah kita kena berfikir sebenarnya. Bukan Okey, kata kita benda Ya. berlaku ni, oh berlaku ya kot, tak ada gapo. bukan So kita sebarkan fitnah. bukan. Bukan kita sebarkan fitnah. Ya, Bukan betul. kita mendengar fitnah, kita Mm-mm. ambil, oh, orang baik-baik pun Allah uji. Betul? Kenapa Ya. orang baik-baik dia nak tingkatkan iman dia? Mm-mm. Kan? Orang yang tak baik, Betul. yang kurang sikit ni untuk tambahkan Iman. iman dia. Betul tak kalau dari sudut? Hmm. Tapi bukan memang bukan betul tak? Memang betul. Itulah sebenarnya. Sakit tu memang itulah. Kalau tak sakit, sampai sudah kita rasa lupa. Betul? Betul. Kak Nara? Ya, dan itulah satu lagi tanda kasih sayang Allah ni. Betul. Mm-mm. Ujian ni tanda kasih sayang Allah sebab COVID ni satu wabak kan. Kalau ada kematian di musim COVID ni, pahala mati syahid. Ya. Maknanya boleh kita kata beruntung jugalah. Betul. Betul. Kematian musim COVID ni pahala mati syahid. Itu tanda kasih Allah pada kita. Dan tanda kasih Allah pada kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Supaya kita berganda-ganda lagi pahala. Kita ingat pada Allah, kita sabar, kita yakin, kita tabah, kita terima, kita redha, kita syukur. InsyaAllah Allah tambah lagi pahala pada kita. Kita tak boleh faras lah. Ya, betul. Bila kata ni pada kita, Allah faras. Tak boleh. Tak boleh berputus asa kan, pada Allah. Kita adalah kita kembali kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan menimpa kita satu benda, penyakit apa semua tu, kecuali Allah tentukan untuk kita. Kita kena redha. Ya. Itulah. Kita ada satu soalan ni, doktor. Ada soalan ni, saya rasa soalan ni memang ditujukan kepada Dr. Suzila lah. Lately macam-macam petua yang disebarkan. Ada yang disebarkan oleh pesakit COVID sendiri, seperti berkumur dengan air garam, minum dan bersauna lemon panas, air kelapa dan lain. Sejauh mana keberkesanan dan pembuktiannya? Jawapan paling ringkas saya boleh jawab, dia tak ada bukti pun yang sahih dari segi kajian yang mengatakan air garam. Tapi COVID ni macam saya kita bincang hari itu, COVID ni penyakit virus kan. Dia akan sembuh sendiri melainkan ada setengah pesakit yang perlukan rawatan. Jadi itu adalah cara kita panggil alternatif. Macam kita sakit tekak lah, kita kumur air garam. Tapi bukan penyembuh. Dia sekadar menghilangkan rasa sakit ataupun kita kata mengurangkan aktifnya, melegakan, mengurangkan aktifnya. Sebab dia boleh mati dia boleh lemah dalam suhu yang panas. Tapi keberkesanan bukti memang tak ada bukti. Iaitu adalah sekadar macam ubat demam lah. Kerana demam itu makan ubat demam kan. Itu cara makan demam. Tapi bukan rawatan COVID tu. COVID tu sendiri, ubat-ubat yang digunakan tu yang memang yang dipanggil antivirus semua tu adalah untuk setengah pesakit saja, bukan semua. Jadi kalau itu sebagai alternatif, kalau kata info ni Encik Awang janggut kalau disebarkan, orang yang demam dia rasa dia COVID, dia tak datang untuk cek. Yang ni ada tendensi untuk dia merebak ke orang lain. Jadi info-info begini masa bulan 3 tu banyak share dalam WhatsApp group. Jadi saya terus menegur, hentikan sharing ni. Sebabnya nanti kalau orang kampung, terutama orang kampung, dia demam, dia tengok ni, dia guna petua ni, dia tak datang hospital. Kalau dia hidup, okey lah. Kalau maksudnya kalau dia mati, taklah, maksudnya dia akan sebarkan pada orang lain. Dia tak datang hospital untuk cek COVID masa bulan 3. Jadi yang info ni sendiri, simpan sendiri. Tak perlu sharing. Sebabnya yang sharing apa yang di-share oleh doktor-doktor doktor yang berkaitan. Ada juga doktor-doktor yang kita ada jugalah doktor-doktor yang guna petua ni, itu tak ada bukti sahih. Okay. Jadi saya ada jawapan tu, itu sekadar alternatif untuk hilangkan, legakan sakit tekak. Itu bukan untuk ubat, bukan untuk penyembuhan COVID. Okey, ada satu lagi doktor, soalan daripada Nur Nabilah Abdul Aziz ni. Dia kata soalan ditujukan kepada doktor, selain dari penjagaan SOP
dari sudut kesihatan, ada apa-apa yang kita perlu usaha untuk mengurangkan jangkitan COVID tak? Seperti pemakanan sunnah, suplemen atau lain-lain. Dia Betul sebab Sauda. kita faham COVID ni dia merempat cara macam mana. Yang tu yang saya kata SOP tadi. Tapi bila dah terkena, dia kalau makanan sunnah, pemakanan sunnah, contoh dia boleh sebut kat Ana yang mana satu pemakanan sunnah yang dia Batul Sauda lagi? Sauda. Olive oil. Olive Olive oil. oil. Madu boleh tak? Madu. Okey, yang tu semua yang kata makanan sunnah kan. Jadi kalau yang ini dia tak ada bukti, tapi untuk amalkan tak ada masalah. Sebab dia macam contoh kalau madu kalau kita makan badan boleh jadi panas lagi kan. Betul tak Ana? Ha. Rasanya tak boleh, macam kalau suami Kak Na tu memang tak boleh ambil. Madu tak boleh ambil, Batul Sauda tak boleh sebab dia lebih berisiko kan. Batul Sauda ni jintan kan, jintan hitam. Dia panas juga. Kalau untuk orang asma, untuk orang ni dia boleh melegakan. Tapi kalau untuk COVID dia suplemen ni, dia bukan macam makanan kita lah. Kita buat jintan atau Batul Sauda ni letak dalam sup. Jadi kita minum sup tu. Jadi untuk orang asma lelah dia kurang. Dia akan kurang. Bukan rawat, dia kurang. Itu. Tapi untuk COVID, untuk yang ni adalah sekadar makanan sihat kita untuk mengurangkan ni. Tapi kalau kita demam, makan, kita makin demam. Maknanya temperature akan naik lah doktor kalau kita makan benda ni, dua ni. Dia akan rasa badan kita panas. Dia try. Kalau kita makan sup panas dengan jintan ni, kita rasa panas. Macam orang lepas pantang lah. Okey. Apa nak kan, rada hitam semua ni kan. Jadi dia memanaskan badan. Kalau Chinese, dia ada Chinese herb tu biasa dia akan orang lepas pantang, lepas bersalin kan, dia nak memanaskan badan, dia guna semua ni. Tapi kalau demam, kita makan benda yang memanaskan badan, itu rasa panas. Baguslah kan. Kalau suplemen vitamin C. Vitamin C tu boleh booster, macam booster imun lah. Vitamin C kalau tak makan buah-buahan lah. Kita tak lalu makan, kita makan orange ke, makan buah naga ke, yang ada vitamin C ni yang secara natural ataupun boleh ambil. Tapi untuk kita boost imun, boleh ambil vitamin C pun cukup dah. Vitamin C pun cukup dah. Tapi kalau tak nak, yang jenis tak makan ubat, tak suka makan ubat, makan buah. Tak makan buah, ambil vitamin C. Suplemen vitamin C mungkin membantu. Dia bukan merawat dia membantu. Doktor, merawat alat okey, ada soalan yang dihantar. Masa berada dalam buat dulu, Kak Na. Kak Na. Kak Na? Tak masa berada dalam buat dulu, Kak Na ambil juga Batul Sauda, Kak Na sendirilah. Kak Na dan anak ambil Batul Sauda. Yang mana yang vitamin C yang nak ambil. Yang sembuh yang sembuh. Yang spray. Tak yang sembuh. Yang spray kat lidah tu. Tu ada kesan lah. Ada kesan tak Kak Na? Kak Na makan tu ada kesan lah. Rasa macam segar. Ada kesan. Rasa alhamdulillah. Anak-anak pun ambil juga. Dan vitamin C pun anak-anak ambil jugalah. Vitamin C. Makan juga vitamin C. Membantu. Dia bukan merawat, dia membantu. Mana kita makan makanan sihat lah. Ya. Dan buah-buah tu memang kena ambil lah sebab kita masa tu tak lalu makan. Buah tu bila kita makan buah tu rasa sedap. Rasa maknanya manis sikit mulut. Rasa Kak Na kata Kak Na hilang selera makan tadi tak? Hilang selera makan. Tak apa ni, deria-deria lain ada tak? Deria bau ke lagu? Dia jadi lagu mana tu? Dia sistem deria dia jadi lagu mana? Bau. Kalau makan tu tak ada rasa ke lagu mana? Deria bau. Tak rasa. Jadi bila kita makan tu kita rasa macam makanan tu terlebih masin. Padahal tak. Dia ganggu sistem. Deria rasa kita. Bau tu memang jadi bau tu bau macam bau busuk, bau macam nak muntah. Rasa macam nak muntah bau tu jadi macam kalau orang mengandung tu, orang mengandung dia bau tu jadi busuk. Jadi macam mual-mual.
Dan makan tu memang kalau kadang-kadang terlebih masin, kadang-kadang terlalu pedas. Oh. Kalau makan buah kau rasa dia, manis. dia hilang, dia rasa Rasa dia pun tak rasa. kurang. Dari rasa hilang. Memang hilang. Dari rasa ni hilang sampailah keluar hospital, discharge pun lebih Masih. kurang dekat dengan sebulan juga. Dekat dengan sebulan discharge pun masih lagi. Rasa macam tak sedap makan tu. Makan benda sedap pun jadi macam benda tak sedap, tak rasa apa-apa. Hilang nikmat Itulah. selera lah makan Penyakit tak. COVID. Nikmat hilang tak. Hilang. Dan lah Nikmat ni. hilang. Lah ni okey dah makan. Rasa dah. Seperti biasa dah. Lah ni alhamdulillah. Jadi nampak lah ni merah muka tu selera dah tu. Nampak merah dah muka. Tak pucat. Masa tu dalam buat tu berat pun turun dah. Jadi kurus sekejap. Sekarang ni dah Doktor, ada satu soalan doktor. Ya. Ada satu soalan ni, tak ada sini ni soalan yang WhatsApp kepada saya ni direct ni secara personal. Dia tanya kalau kita masuk ward kan. Kita masuk ward tu, ward COVID ni, perkakasan hak kita guna tu, contohnya barang-barang kita ke pinggan makuk kita bawa dalam ward tu, kita boleh buat keluar ke? Lagu mana kita kalau buat keluar tu kita kena sterile balik ke ataupun ada kaedah-kaedah tertentu ke lagu mana? Okey. Dia ada beberapa yang pada melekat pada barang-barang ni kan. Dia lepas certain hours tu, macam contoh pinggan plastik kan, plastik ke kaca tu dia tak lama. Dia yang biasa untuk lama sikit besi. Aircon, dekat aircon yang tu yang lama sikit. Aircon sejuk kan, yang dia lama. Tapi kalau kita di Malaysia ni kan suhu panas, biasanya kuman ni dia tak hidup, virus ni dia tidak hidup lama lah. Kalau suhu panas kalau suhu macam musim tengkujuh ni, ini yang duduk lama sikit dalam suhu sejuk ni. Ni barang-barang tadi ada macam yang biasa yang besi lah, dia duduk lama sikit. Jadi yang tu kena sterile. Tapi kalau pinggan kaca, pinggan tu kalau biar je basuh bersih pun dia dah hilang lah. Dia tak ni. Tapi kalau rasa biasa psikologinya, tak usahlah bawa. Kalau dah duduk dalam ward kan, tak usah bawa atau baju tu kita sterile lah. Sanitize balik secara macam kita pakai PPE pun, PPE tu kita buang. Jadi benda-benda yang ni kita tak nampak kan, COVID ni tak nampak. Jadi langkah berjaga-jaga dia. Satu, kalau dah masuk ward jangan dah bawa macam-macam barang. Pakai bawa yang disposable. Betul kan? Nak bawa itu baju banyak. Selama 10 hari. Baju bawa 2-3 helai tapi pakai hospital punya. Pakai hospital. Pakai hospital. Betul. Dia pakai baju hospital, pakai hospital. Kerana masa first kerana disahkan tu kan, dia mari ambil dengan ambulans kan rumah? Ambulans. Ambil ambulans. Dua buah ambulans mari. Semua bagi ke hospital tempat. Lepas tu bila dah berada hospital tempat satu malam, esoknya positif, doktor dah bincang kena anak Kak Ana yang 2 orang dan dengan menantu tu. Jadi Kak Ana 4 orang kena pergi hospital Kota Baru, Aisyah Faizal. Bawa dengan ambulans juga. So tempoh berada naik ambulans. Tempoh berada di hospital tu berapa lama agak? Ana? Kak Ana di hospital bukan 9 hari. Suami 11. Kak Ana 9 hari, doktor cakap cikgu dah boleh discharge. Lepas tu masa balik discharge tu pihak hospital mai hantar rumah ke ataupun balik sendiri gitu? Masa tu hospital ambulans tengah sibuk. Masa tu ramai hok kena ke. Jadi bincang-bincang anak Kak Ana datang ambil. Anak yang dah discharge di hospital tempat tu. Dia datang ambil dengan kereta sebab ada orang pergi tinggal kereta kat dia. Dia mengambil dengan kereta balik dengan anak tu juga. Maknanya hari tu hari ke-9 3 orang discharge. Hari ke-11 yang baki lagi. Dalam 7 orang lagi hari ke-11. So masa balik rumah tu lagu mana keadaan Kak Ana? Semasa perasaan masuk balik rumah tu dengan kereta tu lagu mana perasaan? Saya tak saya bagi keyword biar Kak Ana ayat sendiri lagu mana. Bila balik rumah tu bawa kereta. Takut ke mungkin takut atau takut. Balik rumah tu rasa fobia.
Rasa trauma masuk dalam bilik. Dalam bilik tempat kita tinggal ada keadaan kita COVID dulu kan. Habis semua kena buai habis basuh belaka kain-kain. Kain semua ada tergantung semua kena basuh. Jadi takut. Takut ada lagi benda tu. Semua barang dalam beg muka habis basuh. Tak tinggal lah, semua basuh. Basuh jemur. Kadang-kadang kita letih pun buat jugalah. Dia tingkap biar pengudaraan panas kan, dia kena buat macam tu lah dalam rumah pun kan. Kena buka habis. So doktor, sekarang ni lebih baik kita kalau kita ada rumah duduk ada aircon doktor. Kita tak payah pasal aircon ada rumah dok. Kereta pun kita tak payah pasal aircon ada kereta biar perlu panas kita mungkin mengurangkan risiko je kita. Saya masa bulan 3 itu kan, parking kereta tu dekat, biasa letak bawah garaj di KBMC lah. Tapi selama bulan 3 itulah, sekarang ni tak lah sebab kita rasa confidence sikit kan. Waktu tu kita parking tengah panas supaya kalau ada sikit-sikit kuman biar dia macam jadi panas kan dekat gadget kita. Tapi sekarang kita dah faham, jadi tak adalah buat macam tu. Tapi eloknya memang cuaca panas ni bagus untuk matikan virus, melemahkan. Dia memati dan melemahkan lah. Sebabnya kalau tengok sejarah COVID pun daripada Wuhan masa musim sejuk. Lepas tu dia spread. Lepas tu kat kita ni, itu yang masa musim terhujung ni kita risau naik. Memang betul pun kes naik dan cepat sangat dah. Sebab itu. Jadi kalau saya tengok ada Encik Hamzan ni, dia kata maaf tanya kenapa ada yang nak sorok kena COVID ni, pelik pula rasa. Itu soalan yang frontliner selalu tanya sikap. Kalau tanya Kak Na lah, masa mula-mula Kak Na tahu itu, Kak Na rasa nak sorok ke ataupun Kak Na rasa nak beritahu semua orang? Kak Na rasa nak tahu, mari daripada mana? Kak Na nak oyak belakang kau orang rasa. Macam nak beritahu kan, jaga-jaga tak. Sebab apa kita nak sorok? Kita takut. Sebab apa? Kita takut orang kata kita ni apa dia? Ingkar dia. Tak nak sorok, kita jelas oyak belakang. Doktor tanya, cikgu dia kata cikgu kena bagi tahu daripada 20 hari bulan cikgu berada di mana. Sebab Kak Na demam 2 hari bulan. Kak Na ingat susah bagi tahu ni duduk sini. Semua doktor akan kontak dan swab test dan cek darah kau gitulah. Kita rasa lebih jelas lah kita berterus terang macam tu. Sebab kita boleh bantu orang. Betul. Kita nak pesakit ataupun orang awam yang macam Kak Na lah, kalau daripada liner lah. Sebab bila kalau doktor pula jawab, inilah berlaku sekarang masa yang baru-baru ni pun ada datang dengan demam, bila tanya tak ada. Sebab di KBMC ada Boran Declaration, kita panggil Boran Deklarasi sejarah perjalanan, kontak COVID, screening, pernah buat screening. Ada tak yang terkini tu satu kolom, ada tak saudara mara yang balik daripada red zone ataupun yang balik daripada red zone ataupun yang duduk kan. Yang tu semua perlu dideclare. Tapi ini ada yang tak declare dan end up dia positif. Jadi bila perception doktor pada dia, mula-mula kita nak marah. Mula-mula lah. Tapi bila dah tahu mungkin satu dia punya mentality dia tak faham yang kita tanya tu tak faham. Maknanya kalau ada saudara mara daripada red zone balik, dia tak rasa orang tu bawa virus dan dia tak follow SOP. Maknanya dia tak rasa sebab tak demam kan. Tapi kalau beritahu tu paling-paling tidak dia tahu dia demam ni mungkin ada kontak SP. Yang itulah dia rasa macam masih ada ramai tak cakna macam mana COVID ni boleh merebak. Itu satu perception baik lah. Kalau perception jahat dia daripada bahagian frontliner kami ni dia ni menipu. Itu simple. Tak jujur, menipu lah. Kalau nak husnuzon dia kata dia takut nanti panas hidung dia, tapi tak nak. Allah tu maha adil. Allah tu maha adil. Macam mana pun COVID ni tak boleh tipu. Dia ada je positif, orang lain semua test positif. Jadi enak balik dia akan menyusahkan orang lain. Menyusahkan terutama kami lah, kami frontliner. Mulanya itu sikap
sikap dia individu. Kalau kita jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain, kita jujur je terus. Sebab benda yang kita buat test, kita tak boleh lagi, memang tak boleh lagi. Kita buat test positif ni. Jadi COVID ni mengajar kita sabar, mengajar kita jadi jujur, mengajar kita jaga kebersihan, mengajar kita sabarlah. Benda yang sabar tu yang ni. Sabar dari segi mana, daripada orang awam, pesakit, adik-beradik, mengajar kita ada rasa macam mana? Terasa hati kan? Ramai cakap terasa hati kan, jaga SOP, orang takut ni. Ada tuduh menuduh. Benda ni, waktu ni lah kita nampak perangai kawan kita ke, adik-beradik kita, ada yang waktu ni dia buka. Jadi itu COVID ni macam dah control the whole satu dunia dia kawan. Betul tak Gana? Betul. Kadang-kadang ada juga betul kan? dia menyebabkan COVID ni kan menyebabkan hubungan antara family ni jadi macam makin jauh. Tapi sebenarnya kita jangan buat macam tu. Kita jangan macam tu. Kita boleh bercakap melalui Google Meeting pun kita boleh kecek dah. Ya, betul. Boleh kecek lah benda. Tak boleh jumpa, tak boleh. Kena jumpa juga. Tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Dia itu kata muji sabar tadi. Sabarnya kita ni. Kesabaran. Ya. Ada setengah baru ni saya cakap ke Haji Firman, saya kata mak saya nak datang tak? Datang lah ni sekarang kan nampak macam ni. Jadi macam kita boleh video call, boleh tanya khabar. Kalau datang lagi memudaratkan, tak apa. Lagi bahaya, lagi menyusahkan. Sebab tu Kak Ana bila keluar daripada ward tu, Kak Ana ambil masa sebulan lebih jugalah baru jumpa mak. Betul. Rasa dekat dengan 50 hari, 40 hari juga baru jumpa mak pun memang tak salam. Duduk jauh-jauh, cakap dengan jauh-jauh macam tu. Tak apalah, kata tak payahlah salam, takut bahaya lagi. Lagi mudarat, lagi susah. Mak umur berapa Kak Na? Tak apa. Mak 85. Itulah risiko lah. 85. Yang apa tu, mertua pula dalam 76 lebih kurang. Sebab tu masa Kak Ana mula-mula Kak Ana kena tu, Kak Ana fikir mak Kak Ana aku jumpa ke tak mak aku masa lepas kena tu. Tapi alhamdulillah memang bila Kak Ana demam tu Kak Ana tak jumpa. Alhamdulillah. Ana tak ada jangkitan dah. Syukurlah. Kalau tidak kita menyesal tak habislah kalau jumpa mak. Ya Allahu Akbar. Tahu dah nak cakap. Tengok Allah dah jadikan cantik dah kan. Itulah Kak Ana tak boleh fikir. Orang hok balik daripada Zomera, balik tiba-tiba mari jumpa mak, peluk mak. Macam mana dia boleh mikir. Dia fikir masa tu. Saya ada passion yang macam ni lah, ada berdepan dengan macam ni yang balik daripada. Saya tanya kenapa nak peluk. Alah saya tak ada COVID je. Saya kata, saya tegur lah. Kata jangan confident sangat. Sebab ni kita daripada Zomera. Kalau dah jadi case nanti start blaming. Menuduh orang ni, menuduh orang tu, dia jadi lagi berat. Jadi sabar. Lagi berat. Pun dah cukup dah. Kan? Betul. Jadi yang ni benda-benda yang kita kena share supaya tak ada istilah kecil hati tak salam, tak ada istilah kecil hati. Ni dia kena sebab kalau dah kita dia lain macam denggi. Kalau tu boleh duduk rumah, kalau demam pun. Kalau COVID ni satu dia akan menyusahkan frontliner juga. Sekarang ni tempat lah. Dah ramai dia menyusahkan semua benda lah. Frontliner pula ada anak, ada isteri, ada suami, ada mak, ada ayah. Lagi sebenarnya dia balik psikologi juga kan lah. Bukannya orang yang ada orang Kak Ana, frontliners orang Kak Ana sampai keguguran jaga COVID. Itulah. Kita kena fikirlah benda tu. Kena fikir orang, jangan fikir kita seorang. Kita kena fikir ada kawan saya seorang dia tengok yang ibu ada kluster husband meninggal nangis dia. Sebabnya puncanya simple lah, kata anak balik peluk. Tapi yang ni kata tak ada. Tapi betul kita yang melihat mak yang tak bersalah meninggal. Jadi puncanya simple tadi. Dia ada rasa tersentuhnya hati, benda yang boleh elak. Tapi bila nak boleh elak, dia redha lah. Tapi benda yang tak sepatut berlaku macam tu. Sebab bila dah meninggal,
ke buminya dengan cara yang bukan seperti biasa kan. Jadi tak boleh tengok Tengok tu. Tak Jadi boleh tengok benda-benda lah. ni akan menyentuh perasaan juga tu. Menyentuh perasaan orang lain juga sebenarnya. Betul. Jadi kalau benda-benda ni kan kita kata macam benda boleh elak, kenapa lah tak elak macam tu kita kata. Sebab kita ada usaha ikhtiar kan. Kita ada usaha ikhtiar. Kita boleh ikhtiar. Jangan sampai benda tu berlaku baru kita menyesal. Jangan. Salah satu kita rasa kesal kita ni kita pun tak ikut. Tapi bila kita nak tenangkan hati tu, ni dah ajar dia macam tu. Kan betul. Sebenarnya bila tengok orang meninggal ni tersentuh juga hati kita kan. Betul. Betul. Alright, so Kalau boleh tak sekali lah. ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya nak baca juga di atas arahan penerbit kita. Okey, penerbit kita ada penerbit. So terima kasih kepada penaja kita, kepada dua-dua penaja kita yang sudi untuk menaja kita, iaitu iMedical Pharmacy yang merupakan farmasi komuniti yang menjadi pilihan ramai, yang menyediakan produk berkualiti dan servis terbaik kepada masyarakat. Servis yang disediakan ialah seperti medication review, nutrition planning dan rehabilitation. Kemudian jualan secara retail dan wholesale. Ada 5 cawangan iMedical Pharmacy ni, iaitu di Pengkalan Cepa, di Barak 12, di Tok Bali, di Puchong Permai, dan akan dibuka bulan Februari ni di Kubang Krian. Jadi sama-samalah kita support perniagaan kawan-kawan kita ni jugalah. Okay, iMedical Pharmacy. iMedical Pharmacy tetap di hati masyarakat di Kota Baru kita ni lah. Dan juga satu lagi penaja kita pada malam ini, iaitu Ayang Cafe, tempat sarapan pagi di Kota Baru, Kelantan. Bermacam-macam makanan Kelantan di bawah satu bumbung. Nasi kapik, sambal nasi tupai, nasi belauk, banyak nasi lah ni. Dan menu roti ayang, roti kasih menjadi pilihan semua. Jadi kita boleh teragi makan dekat Ayang Cafe ni esok lusa ataupun pagi-pagi esok tu. Tapi ingat, jaga penjarakan sosial. Ikut SOP lah. Jangan pergi makan dekat pakat gomo ko macam-macam lah. Tak lupa SOP. Mana Ayang Cafe ni kat mana ni Haji? Ayang Cafe ni dia dekat dengan masjid Masjid hijau tu ke? Masjid hijau tu? Bukan? Ya, bukan masjid Masjid Langgar. Masjid Langgar. Masjid Langgar. Masjid Langgar. Di situ. Masjid Langgar lah. Rasa kena try ni. Sedap, sebab saya nampak review pun kata sedap ni makan tempat ni. Okay, so kita boleh bawa doktor dengan ustazah pergi makan sekali dekat Ayang Cafe ni. Test lagu mana, tapi ingat SOP. Ingat SOP. SOP mesti kena SOP. Tapi sebenarnya kalau kita pergi doktor tak, kalau kita pergi tempat-tempat lagu tu, contohlah tempat ramai, jadi kita pun yalah, kadang-kadang kita nak mengelak. Okay, kita tengok ramai tu kita mengelak. Tapi kalau kita pergi tu dengan keadaan yang nak bernasihat, nak educate orang, lagu mana doktor pergi tu, dah doktor lagi lah. Perkenalkan diri, saya Dr. Suzy daripada KBMC. Saya nak nasihatkan, kalau boleh jangan duduk dekat-dekat gini. Sesuai tak kalau saya ni, kalau bukan doktor pergi mungkin kena makan tak habis. Kalau yang duduk satu meja setakat ni tak buat lagi lah macam tu. Tapi dekat orang kedai memang saya pesan lah, biasa kena hati-hati. Kedai sendiri mesti kena ikut SOP. Saya tak menegur orang yang duduk, saya menegur orang kedai. Pastikan SOP ni, sebab kalau dah jadi kes nanti, kedai ni kena tutup pula kan? Betul. Kena tutup kedai tutup pula. Jadi kalau follow SOP, paling-paling tidak itu paling safe untuk bisnes dia sendiri. Jadi saya tak boleh menegur orang yang duduk. Orang kedai yang kena, tuan kedai yang kena strict dengan SOP ni, barulah yang lain ni. Jangan risau pelanggan lari. Jangan risau. Takkan lari punya. Sebabnya yang follow SOP ni kita rasa lebih safe lagi. Berbanding dengan yang duduk penuh kedai. Sebab saya takkan pergi kalau penuh kedai ramai. Yang macam crowded semua yang tak ada SOP ni. Sebab kita dah tahu dia tak jaga kira kata kebersihan jugalah. Benda ni kan merebak melalui sentuhan apa semua ni kan. Betul tak? Ustazah, saya nak kembali kepada Ustazah. Tadi Ustazah mula-mula kata adik, Ustazah Kak Na ada belakang cikgu, yalah belakang tu. Orang yang sama tu. Jalan belakang. Kak Na kata bila
bila terkena tak dijangkiti, okey kata memang positif COVID. Mungkinlah segelintir daripada kita ni, kita rasa bukan kita tak kena kot, orang lain kena. Jadi mungkin ada sedikit tak daripada perasaan Kak Ana kita tak apa, kita boleh pergi Cameron Highland ataupun kita boleh pergi, mungkin tak berlaku kot kepada family kita, tapi bila kena berasa terkejut juga. Lagu mana Kak Ana? Kalau perkata kata mungkin dok kot family kita, dok kot family orang lain kot, gitu. Lagu mana Kak Ana nak komen Kak Ana? Tak ada kata lagu tu. Tak ada buat benda ni kita tak nampak, kita tak tahu. Tak tahu benda tu apa yang musuh yang tidak nampak. Tak boleh nak kata siapa-siapa. Lepas tu kita kata kalau Allah dah tentukan benda tu kena kat kita kena reda. Walaupun kita jaga SOP. Walaupun kita jaga SOP. Tapi usaha ikhtiar kita jaga SOP. Jaga SOP. Kita tak boleh kata awak pergi ke Kuala Lumpur tu gilah zona ni zon merah awak akan kena dok. Tak boleh nak kata gitu. Tak nak kata. Bahawa mungkin dia pergi dalam keadaan SOP yang baik, dia jaga. Alhamdulillah. Dan mungkin dah Allah takdirkan dia nak kena. Nak buat macam mana? Tak boleh nak mikir. Kadang-kadang benda ni kalau takdir Tuhan ni tak boleh nak fikir. Betul. Mungkin ada kebaikan dia, ada kebaikan dia untuk kita. Sebab tu kita ada ayat kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan menimpa kita kecuali Allah dah tentukan benda tu kena ke kita. Sebab Kak Ana dengan family Kak Ana ni antara boleh katakan orang yang paling jaga SOP lah. Kecuali suami tu lah yang tersilap bila bincang, dia kecek banyak dengan saing sampai berjam-jam di kedai makan tu. Tu nak terkena tu lah. Dan Kak Ana sendiri dengan anak-anak memang jaga SOP. Dan memang kalau ke tempat-tempat yang bersesak tak pergi. Memang kita tak akan pergi. Kalau kita nak makan, kata nak order makan ni dok masa PKPB tu. Kadang-kadang kita suruh orang bagi atas rumah. Makan ayam ke sayur ke. Kita tak sanggup nak pergi ke kedai-kedai kalau boleh. Memang jagalah tapi tak sedih. Itu yang terkejut. Itulah kerana kalau Dr. Share pun aku pun ada berperasaan macam tu, kata aku ni asyik antara yang jaga SOP. Kalau aku kena ni mesti orang kata apa kan. Dia ada perception tu juga. Tapi macam Kak Nas cakap lah, kalau nak kita dah usaha, kita nak kena, Allah nak uji kita. Uji kita, uji kita macam mana rasanya walaupun kita dah usaha, dah usaha lah kita kata, usaha doa yang kena, pasti kita kena juga. Ada nak uji kita ni yakin tak Allah ni boleh buat apa dia nak buat. Kan? Kena ingat satu, Allah sayangkan kita. Itulah. Allah nak tingkatkan iman kita tu. Yelah, kalau misal kata kalau misal kata kalau kita ada usaha tu kena juga tu tak ada arah lah. Kita tak ada masalah tu. Hak kita tengok berasa tak sedap hatinya bila tak ada usaha langsung nak jaga SOP. Dah bila dah kena, lepas tu nak susut pula. 2 kali salah. Yang tu ada sih. Memang ada yang macam tu. Dia dah kena, dia susuk. Dia bukannya nak minta maaf dekat orang yang dia dah contact, bukannya nak minta maaf. Dia macam susuk lah. Ada. Sembunyi takut ada orang tak faham susuk tu ke apa. Muhasabah diri. Maknanya untuk mengelakkan jadi fitnah lagi, minta maaf je lah. Memang dia tak tahu. Kalau demam je kita cakap, aku bukan COVID ke, kena pastikan dulu kan, kata aku bukan COVID, kena pasti. Kalau demam kena pastikan dulu dengan test ke apa. Tak ada baru kata bukan. Sebab kalau tak ada juga yang kes macam ni, dia demam, aku tak ada kontak dengan siapa-siapa, ada apa-apa COVID, lepas tu dia pergi jalan sana, pergi jalan sini, pergi kerja. Yang ni yang silap. Yang ni itu sikap tadi. Yang ni Allah nak uji dia, semua dia berubah. Berubah jangan. Yang satu lagi tu Allah jenis apa ni orang panggil dalam bahasa Kelantan ni kedebel lah. Di mana-mana pun selamat sama dia. Tak kena apa-apa. Tu ujian juga tu sebenar tu. Ya betul. Dia mana tak pernah kena apa-apa, lepas tu dia kena, dia jadi jadi kena ambil benda ni, siapa-siapa boleh diuji. Kena jaga. Kena jaga. Ya. Yang pastinya kena SOP kena betul-betul.
Betul. Okey. Kena Doktor, pakai ada, mask, ada kena satu soalan doktor di ruangan komen ni. Saya rasa kita tak jawab lagi ni. Soalan yang kedua, Yang mana? awang janggut pasal COVID bertukar kepada pandemik bertukar kepada endemik seperti Oh, yang HIV ni dan denggi. Dah jawab dah tadi? mana macam hampir COVID ni Macam bakal bertukar status dari pandemik kepada endemik seperti HIV, denggi. Yang ni selagi ada tos dia, maknanya seorang yang bawa ni dia tak boleh kata sebab HIV lain. HIV ni cara jangkitan lain, denggi cara jangkitan lain kan, jadi dia tak boleh samakan lagi dengan COVID. COVID ni dalam masih kata macam spreading benda-benda ni yang macam kita kata nampak lagi sos dia. Ada yang setengah kes yang memang dia silent. Dia bawa silent. Tapi tak banyak. Seperti yang memang betul direct contact yang ada simptom, ada yang daripada kawasan yang hot tadi. Yeah. So yang ni saya tak boleh nak jawab selagi benda ni tidak dibuat. Sebab yang ni bahagian public health yang akan buat statistik, buat penilaian yang boleh keluarkan sama ada pandemik ke endemik. Ini bidang lain saya lah. Di luar bidang saya. Secara sempurna. Tapi cara penyebaran HIV, denggi dengan COVID ni berbeza. 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 Okey. Ini pandemik. Yang paling Mana Ustazah? Macam mana Ustazah? tak, yang antara COVID, denggi dengan tu yang mana paling teruk, mana COVID tu paling teruk ya? COVID cepat tersebar. HIV ni dia melalui hubungan seks, pemindahan darah. Yang tu. Denggi nyamuk lah. Kawasan tu ada nyamuk yang ada virus denggi ni tadi. Yang tu lah kawasan tu je. Dia takkan pergi ni. Tapi COVID ni orang, dia bergerak. Orang yang bawa ni dia bergerak. Itu yang kena jaga SOP betul-betul tu. Tempat. Orang yang bawa ni tak ada tempat. Asal dia daripada binatang. Asal dia. Sebab coronavirus ni daripada binatang-binatang contoh bat, kita panggil rosette bat. Kalau di Wuhan tu dia orang makan kan. Ada kelawar yang pokok yang makan buah ni. Jadi dia daripada binatang ke manusia. Jadi daripada manusia ni dia akan spread manusia ke manusia. Itu cara dia. Dan manusia ni bergerak. Binatang ni di kawasan tu je. Contoh virus ni macam HIV juga. HIV ni orang. Tapi selagi dia tidak membuat hubungan seksual ataupun homoseksual ke apa-apa yang bersentuhan yang memang penetration, kita kata penetration ni dia tidak dapat menyebarkan secara sentuhan. COVID ni dengan sentuhan kalau dia kotor tangan dia, kita pegang mata, hidung ke ataupun pengudaraan di situ dekat, dia akan sebar dengan cepat. Memang dengan cepat. Lain influenza pun lain, batuk tapi dia tak seteruk COVID. Influenza influenza apa lagi tu semua mulai batuk tapi yang tu tak seteruk COVID. Coronavirus. Kumpulan corona ni Cik Haji kata nak letak nama corona. Corona tu nama keluarga dia. Keluarga dia. Keluarga virus. Nama anak dia ni COVID. Sebab coronavirus ni MERS-CoV dulu pun coronavirus juga. SARS dulu pun coronavirus. Tapi ini dia bagi nama COVID, dia punya bentuk, dia punya DNA apa benda ni semua membentuk ni. Jadi dia namakan COVID-19 tu. Tapi grup dia adalah corona. Grup corona. Alright, terima kasih Dr. Huraian, terima kasih Ustazah. Kita tak sedar dah, kita dah 10.35 dah ni. Kecek dia macam buah santai saja. Bila buah santai ni kalau tak ada air kopi tak sedap juga. Buah santai ni memang lama lah kan. So minum air tu, minum di rumah sendiri belaka lah air tu. Minum air kosong lah malam-malam ni, jangan minum air panas air manis. Okey. Alright. So terima kasih kepada yang sudi masuk, yang sudi komen. Ada yang komen kata terima kasih banyak kepada Ustazah kerana sudi untuk tampil. Okey, untuk berkongsi. Berani untuk tampil kecek depan ni. Bukan semua orang berani. Betul, saya pun respect kat Ustazah. Sebab kadang-kadang orang tak berani nak kecek dah. Jadi kita bertuah sungguh lah malam ni bersama dengan Ustazah dan bersama dengan doktor yang sama-sama nak bagi nasihat kepada kita. Sebenarnya doktor ni lepas ni pun banyak kat topik-topik yang kita nak catch up lagi. Contohnya HIV, denggi dan sebagainya yang kita akan bawakan untuk dikongsikan kepada masyarakat. Okay. Dan insyaAllah lepas-lepas ni lah.
Dan kita dah pun pukul 10.37. Saya ingat kita pun slow-slow lah, kata koho-koho. Tak? Koho-koho saya nak bagi ruang kepada ustazah dululah. Kalau ustazah nak Ya. bagi kata-kata akhir supaya nasihat ke, peringatan ke, gapo-gapo lah. Ikutlah ustazah nak royak gapo pun sebagai penutupnya kepada para pendengar kita pada malam ni. Silakan ustazah. Ya, yang utama sekali Kak Nan nak royak lah. Kalau boleh jagalah SOP tu biar betul-betul. Biar betul-betul jagalah. Jangan SOP pakai mask kat hidung ke. Biar betul-betul jaga. Pakai mask dengan molek, sanitize tangan, basuh tangan dulu sebelum makan, sebelum balik rumah ke apa semua ya. Supaya kita dapat jaga diri kita dan kita dapat juga jaga family kita dan juga orang lain. InsyaAllah kan, sebab benda ni dia tak akan tersebar kalau kita betul-betul jaga SOP. Kecuali kita lalai, akan berlaku lah. Macam hok balik daripada zon merah tiba-tiba pergi peluk mak tu memang tak sepatutnya lah macam tu. Kalau boleh kita jaga orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Jangan menyusahkan frontliners, jangan menyusahkan keluarga kita, jangan menyusahkan masyarakat. Dan kalau boleh doalah banyak-banyak supaya Allah angkat COVID-19 ni dan buang jauh-jauh daripada kita semua. Biar kita semua tak ada dah benda ni dan kita boleh bekerja seperti biasa, belajar seperti biasa. Sebab lo ni ke banyak yang semua terkandas berlaku, belajar pun terkandas. Bekerja Anak saya pada nak SPM ni, anak saya nak SPM. Tak tahulah belajar macam mana. Anak saya ada nak SPM ni. SPM ni anak-anak ada juga SPM ni berapa kali tunda dah. Sama Kalau lah. kita jaga, kalau kita betul-betul jaga semua, insya-Allah benda ni macam hok berlaku dalam bulan berapa ni sebelum hok berlaku ke Kak Ana pun ni. Bulan berapa? Bulan 9 itu dah reda dah sikit kan. Betul, reda Tiba-tiba dah. datang daripada Sabah tu kan. Daripada Sabah tu yang teruk tu. Ya, Sebab betul. Kak Ana pun kena daripada Sabah juga. Kalau kita Ujian jaga tu betul, itulah Kak Ana ada di sekolah pun. Iyalah. Kak Ana ada di sekolah pun student mari kita jaga student dengan molek, kita mengajar pun dengan pakai mask. InsyaAllah selamat belaka. Tapi itulah takdir tak terletak kita macam ni. Dah haruslah kena terima jugalah. Yalah. Lepas tu Kak Ana pun nak ucap terima kasih lah kepada sahabat-sahabat dan juga jiran-jiran yang banyak bagi bantuan dan sokongan masa Kak Ana duduk lewat. Ada sahabat yang pergi hantar makanan. Dan kita dah tak lalu nak makan ni, makanan hospital. Mari makanan luar. Alhamdulillah rasa segar sikit. Boleh buah-buah yang lain-lain sikit daripada hospital kan. Dan anak-anak Kak Ana berada di rumah 5 orang tu tak boleh nak keluar. Ada jiran-jiran yang hantar makanan. Alhamdulillah lah. Dalam pada ada hok apa tu melemparkan fitnah, ada juga hok yang baik yang datang bagi bantuan. Alhamdulillah. Terima kasih belaka dan ada yang tolong doakan, ramailah yang doakan. Semoga selamat, semoga kuat, semoga sembuh. Memang kita patut macam itulah kita kena buat. Bila kena COVID, itulah yang kita kena buat. Bukannya melemparkan kata-kata fitnah, kata macam-macam ni dah memang banyak dosa ni kena, tak patutlah. Macam tu. Patutnya kita kena doakan mereka supaya mereka kuat, supaya mereka cepat sembuh. Gitulah. Yang terbaiknya lah. Daripada kita fitnah kos-kosi tu lah. Bagaimana hak berlaku tak sepatutlah. Sebab kita orang Islam berlaku okay? Betul. Patutnya tak buat macam tu lah. Tapi Kak Ana, awal-awal lagi Kak Ana dah maafkan semua orang hak fitnah tu. Daripada duduk lewat lagi, hari yang pertama yang kedua kena tu, ada royak jangan buka Facebook, jangan tengok, jangan baca. Tak apa, Kak Ana maafkan semua, tak apa. Sebab Kak Ana faham, kita faham perasaan demo pun kita dah juga kan. Dan kita pun tak boleh nak jelaskan apa yang berlaku sebenarnya. Bila Kak Ana keluar daripada hospital tu barulah Kak Ana jelaskan apa yang berlaku sebenar. Itulah, Alhamdulillah lah. Kita maafkan orang dan harap yang mana-mana sebab fitnah tepi Kak Ana lah. Kak Ana dah memaafkan semua orang, Alhamdulillah. Tak ada rasa apa dah. Okey doktor, Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan terakhir doktor, nasihat tak kepada banyak kita. kesimpulan sebab malam ni kita fokus pada Kak Na kan. Jadi ini real
pesakit real lah, kita kata Mm-mm. bekas pesakit dia yang share. So, Mm-mm. saya banyak-banyak berterima kasih pada Ustazah lah, Ustazah Amik Ya. Dia pun Sama-sama. Allah jumpakan kita Betul. Saya Itulah. baca Kana punya post dia kat FB, masuk dekat wall saya. Kebetulan kawan Ha. Kak Na sama-sama saya pengetua tu, jadi dia kami sama saya JK sekolah JK PMBG. Jadi Puan kata dia Harani. boleh Ya. Puan Harani terima kasih kalau Puan Harani ada dengar, terima kasih kerana menemukan saya dengan Kak Na ni lah. Dan walaupun Boleh. buat WhatsApp tapi Ya. alhamdulillah malam ni kita boleh share dua benda yang dia ni kan, dan nasihat-nasihat Kak Na tadi memang saya rasa memang berguna lah untuk semua yang di luar lah. Sebab saya Ya. ni just ada medium yang kita boleh share pada masyarakat supaya muhasabah diri, betul tak Kak Na? Muhasabah diri sebelum kena dah kena apa ni, dia ada jadilah orang yang betul-betul satu jujur, jaga kebersihan, betul. Ya. Ikut disiplin lah. Disiplin dunia, walaupun disiplin dunia tapi dia ada berkaitan juga dengan akhirat lah kan. Jadi benda-benda ni yang kita nak sebarkan, bukan COVID semata-mata. Betul. Okay. So tak banyak lah saya nak huraikan lagi atau summary Haji. Okay, so Doa kena banyak juga. betul, doa. Alright, so terima kasih sekali lagi lah. Doa ni memang sentiasa. Mm-mm. Sentiasa kena doa lah, yang tu tak boleh putus. Tak boleh putus. Itu senjata umat Islam adalah doa kan. Senjata kita. Alright, so terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel kita, Dr. Suzy dan Ustazah Na kita, Kak Na kita lah, hak sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini, bercerita secara santainya, okay, untuk berkongsi benda hak jaga-jaga kongsi sebenarnya. Tapi alhamdulillah pada malam ini Kak Na sudi untuk bersama dengan saya dan juga doktor juga berkongsi ilmu-ilmu perubatan untuk tambah baik kita pada malam ini lah. Dan kepada mereka anda-anda yang sudi untuk bersama kita pada malam ni, kalau nak share lagi pun boleh share. Mungkin ada yang tidak berkesempatan untuk menonton secara live FB ni, tetapi live ini akan terus terakam secara otomatisnya di dalam Facebook saya dan kita boleh salurkan, hebah-hebahkan dan kongsi-kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mungkin dia mahu tengok lepas ni lah. Okey, untuk mendapat maklumat, untuk mendapat nasihat dan sebagainya. Dan saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang komen. Sebenarnya kita nak baca pun tak ada lagi nak baca ni. Tapi saya baca juga untuk raikan Amir, Cik Amir Ibrahim, Cik Najhah Tayyibah Lokman, Syarmilan Ganggadaram ni dia kata Dr. Suzila always the best. Okay. Muhammad Naim dia kata alhamdulillah. Siti Aisyah dia kata always the best. Amir Ibrahim kata terima kasih kepada panel dan moderator, perkongsian yang sangat bermanfaat. Okay. Dan yang lain-lain itulah yang tak sempat saya baca, yang scroll ke atas, kerana ini adalah sesuatu program yang bukan untuk kita, untuk kita-kita. Bukan untuk kita saja tetapi untuk kita belakang. Puak-puak kita belakang lah dengar malam ni. Jadi saya sekali lagi juga terima kasih kepada pihak penaja kita yang sudi untuk menaja juga rancangan kita pada malam ini, iaitu tidak lain tidak bukan iMedicare Pharmacy, yang merupakan farmasi komuniti yang terkenal di Kelantan ni, yang mempunyai 5 cawangan, iaitu di Pengkalan Cepa, Berak 12, Tok Bali, Puchong Permai dan Kubang Krian, yang akan dibuka pada bulan 2 nanti. Dan juga kepada Ayang Cafe Sarapan Pagi di Kota Baru, InsyaAllah kita akan try lepas ni, dan kita jemput kepada sains sobat kita yang berada di sekitar Kota Baru ataupun mana-mana sajalah yang berasa kalau nak makan breakfast sarapan pagi tepat hot comel, iaitu di sebelah masjid apa tadi Kak Na? Masjid Langgar. Masjid Langgar. Jadi boleh makan situ, tapi ingat jaga SOP. Boleh try. Doktor pun nak try, saya pun nak try. Kak Nik kita pun, ustazah kita pun nak try. InsyaAllah kita akan cepat. Jadi setakat ini dulu, insyaAllah kita akan bersiaran lagi dengan topik-topik yang hebat-hebat juga. Saya berjanji selepas ini saya akan bersiaran lagi bersama dengan pihak KBMC dengan topik yang rasa memang boom jugalah. Mungkinlah kita akan bawa juga pesakit-pesakit HIV dan sebagainya. Itu bergantung kepada pihak doktor lah. Kalau dapat pesakit-pesakit yang boleh berkongsi, insyaAllah. Tapi insyaAllah kita akan bawakan secara live untuk kita berkongsi di Facebook Live ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.